Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Thank you sebab sudi klik video ni guys. Bagi mereka yang baru sampai, thank you so much for watching. Aku tahu ramai gila yang baru sampai ke channel aku setiap hari. Sebab setiap hari ada je beratus-ratus subscribers yang baru subscribe ke channel aku. Thank you so much. Dan bagi mereka yang belum subscribe, aku tak faham kenapa aku tak subscribe. Alright. So update terkini tengok tangan aku. Aku punya ke tangan berlubang tak? Nampak lubang tak? Itu dah update tangan aku. Yes, tangan aku kembali pulih slowly. Aku punya tangan pun dah semakin kuat lah untuk grip dan sebagainya lah. Dah boleh angkat benda dah semua. Alhamdulillah. Tapi kalau masih nak touch tu, masih sakit lagi lah sebenarnya. Antara ibu jari dan semua jari ni nak touch susah lagi. Memang tu doktor kata memang terkesan lah otot aku memang terpotong kat dalam tu. So dia kena recovery pelan-pelan lah. Pada hari ni aku nak berceritakan tentang Firaun. Okay, siapa tak suka pasal Firaun ni? Jadi kita cakap pasal Firaun ni, memang dia memang terkenal dengan semua benda. Memang semua benda yang jahat, yang kejam, yang zalim dan nama Firaun kan. So, kenapa aku nak bercakap pasal benda yang jahat, pasal manusia yang jahat, pasal orang-orang yang macam ni? Kenapa? Sebab first of all, banyak benda yang kita boleh ambil iktibar dengan benda-benda yang buruk. Sebab itulah segala sejarah yang buruk, segala sejarah yang pedih, yang sejarah yang tak elok ni semua, kal sejarah dan sering diingatkan kepada orang-orang kita, kepada masyarakat, supaya kita tidak mengulangi benda-benda yang buruk. Benda-benda yang baik sememangnya akan terus menjadi baik. Kalau kita sedar kita buat, alhamdulillah bagus. Kalau kita tak sedar kita buat benda baik pun, benda tu tak ada masalah. Tetapi masalahnya kalau kita tak sedar benda yang kita buat tu adalah benda jahat. Kerana itulah kita nak kena sentiasa ingat dan remind diri sendiri tentang benda-benda yang tak baik yang kita lakukan, supaya kita taklah terikut-ikut lah sangat macam orang-orang yang tak baik tu. Okay? Kalau benda yang kita tengok ni ada benda positifnya. Kalau korang nak tengok cari yang negatif je, tak kurang lah. Okay? Hari ni aku nak bercerita pasal Firaun. Tentang apa? Tentang bagaimanakah lifestyle dia, bagaimanakah cara hidupnya, apakah yang mereka lalui, apakah yang mereka kena buat sebagai seorang royalty, okay? Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang berkuasa besar gila babi dekat Egypt tu, dekat Mesir tu. Apakah yang mereka lalui hari-hari sebagai seorang royal, okay? Apakah yang perlu mereka lakukan, apakah yang mereka perlu hadap sebagai royal. Yang pertama, sebagai seorang royal, sebagai seorang Firaun, sebagai seorang pharaoh, sebagai seorang yang king di Egypt pada ketika itu, pada waktu dulu, seorang raja ataupun seorang Firaun itu tidak boleh mandi sendirian dan tidak boleh memakai baju sendiri. Maksudnya setiap kali dia nak mandi, dia kena dimandikan oleh dayang-dayang. Ya, betul. Segala benda celah-celah mana yang digosok semua tu, semua kena dilakukan oleh orang gaji, oleh dayang, oleh maid dan sebagainya lah. Sama juga untuk pakai baju. Dia tidak boleh sesuka hati nak ambil baju, nak pakai apa benda semua, nak pakai sini, tak boleh. Dia kena dipakaikan baju. Pakaian tu semua telah disediakan, telah dipilih dan dia dipakaikan pakaian itu. Dia tak boleh pakai sendiri. Untuk manusia biasa macam kita, macam aku ada hari dan ketika di mana aku rasa macam malasnya nak mandi, malasnya nak siap, malasnya nak cari, nak pakai baju. Dan mungkin untuk orang-orang macam Firaun, macam raja macam Firaun tu, dia ada hari-hari yang macam aku rasa aku nak lah mandi sendiri, aku nak pakai baju sendiri. Dan yang kedua, wig ataupun rambut palsu itu adalah benda yang wajib, adalah seperti pakaian. Jika seorang Firaun itu ataupun keluarga royal ini, keluarga royalty Egypt ini tidak memakai wig ataupun rambut palsu, ini dianggap macam kira bogel lah. Dan boleh dikatakan hampir semua orang-orang dekat istana adalah botak. Kenapa kebanyakan mereka ini botak? Adalah kerana mereka ini sangat mementingkan kebersihan dan kesihatan, dan untuk mengelakkan kutu dan sebagainya, so mereka botak. Wig itu adalah sebagai macam satu simbol royal di istana, dan mereka kena pakai wig apabila mereka keluar daripada kamar, daripada tempat tidur, daripada senang cerita nak pergi jumpa orang selain kepada keluarga, mereka kena pakai wig. Kalau mereka tidak pakai wig ataupun rambut palsu, mereka dikira macam dianggap macam bogel, macam tu, tak sempurna. Ketiga, kehidupan seorang Firaun, hidupnya telah ditentukan oleh dia punya kabinet lah, oleh dia punya advisor. Setiap benda yang dia lakukan perlu dijadualkan, kena ada jadual, dan setiap jadual tu perlu diikut dengan ketat sekali. Apa benda yang dia nak buat, segala benda yang dia lakukan, even sampai waktu makan dia apa semua telah ditentukan, telah diaturkan di dalam jadual. Pendek kata, jarang sekali benda yang dilakukan setiap hari itu di luar jadual. Mesti berada dalam jadual. Kalau tak ada dalam jadual, dia tak akan buat benda itu. Yang keempat, apabila Firaun ini hendak keluar daripada istana, alright, senang cerita apabila dia berada di luar istana, setiap pergerakan Firaun ini perlulah diangkat. Dia akan diletakkan di atas chariot
quiet ataupun benda yang macam duduk tu, orang kena angkat dia. Dia tidak boleh berjalan. Senang cerita, dia tak boleh penat lah. Tak boleh penat, tak boleh nak berpeluh, dan sentiasa akan dikipas. Ini adalah salah satu macam syarat untuk menjadi seorang raja. Apabila engkau hendak ke sesuatu destinasi atau satu tempat itu, engkau kena diangkat oleh hamba-hamba engkau. Engkau sentiasa perlu dikipaskan. Itulah kehidupan seorang Firaun. Semua benda yang dia buat tu untuk menunjukkan kepada orang ramai pada ketika itu betapa tingginya darjat seorang Firaun itu. Berusaha beria-ia untuk menunjukkan betapa tinggi darjatnya, sampai orang nak kena angkat, nak kena usung dia setiap kali dia nak pergi mana-mana. Seterusnya, menjadi seorang Firaun, benda yang sentiasa diamalkan oleh king-king ini ataupun Firaun-Firaun ini adalah mereka mempunyai pasangan isteri yang banyak. Mereka ada isteri yang banyak dan mereka ada gundik-gundik yang banyak. Beratus orang yang dia telah tidur, dan itu adalah macam lifestyle ataupun cara kehidupan Firaun pada ketika itu. Ramses II tu, seorang Firaun yang terkenal di dalam cerita Nabi Musa dan sebagainya tu, dia tu dikatakan mempunyai isteri yang sangat banyak sehingga anak dia, zuriat daripada King Ramses ni, Firaun Ramses ni, dikatakan lebih daripada 200 orang anak pada ketika itu. Dan dia tak kenal semua pun anak-anak dia tu. So bayangkan, actually keturunan Firaun ni boleh dikatakan sampai sekarang pun ada lagi. Ini kerana dia ni jenis memang kaki perempuan, memang banyak gila skandal, banyak gila pasangan, dan anaknya beratus-ratus. Jadi possibility untuk sampai sekarang ada keturunan ataupun descendant Firaun ni memang sangat-sangat tidak boleh disangkal lagi. Confirm ada. Dan sebagai seorang Firaun ataupun raja, mereka lah satu-satunya manusia di Egypt ataupun di Mesir pada ketika itu yang dibenarkan untuk pergi memburu. Maksudnya orang zaman itu pada ketika itu mereka tidak makan binatang-binatang dengan buruan tau. Sebab apa? Sebab untuk memburu itu dikira salah, dan hanya raja ataupun Firaun sahaja yang boleh memburu. Ini dikatakan kerana Firaun berkata bahawa macam Tuhan telah mencipta binatang, hamba-hamba ataupun rakyat-rakyat yang biasa ni tidak layak untuk membunuh ataupun memburu ciptaan Tuhan, dan hanya orang yang dekat dengan Tuhan ataupun orang yang seangkatan dengan Tuhan yang boleh buat benda-benda tu. Betapa terpaisongnya seorang Firaun ni sampai dia punya level tu dia samakan dengan Tuhan. Sebab itulah hanya dia saja yang boleh pergi memburu. Sekarang ni kalau korang dengar macam semuanya macam best-best je kan, bila jadi Firaun tu, bila jadi king tu, semua benda dia semua dia kuasai lah, semua yang indah-indah aja belaka. Tetapi korang tahu tak, sepanjang keturunan Firaun-Firaun yang telah ada pada zaman-zaman Mesir Purba sehinggalah Cleopatra yang terakhir, Firaun yang terakhir tu, mereka ni dikatakan sering ataupun selalu sakit. Dan semua Firaun-Firaun yang ada dalam sejarah, mereka mempunyai penyakit yang pelik-pelik. Mereka mempunyai penyakit yang tidak boleh dirawat lah, dan mereka ni sentiasa dalam keadaan sakit. Ini kerana kalau korang nak tahu, mereka ni mengamalkan incest tau. Mereka mengamalkan sumbang mahram. Okay, anak-anak kandungan, anak-anak yang diorang lahirkan, zuriat diorang tu adalah hasil daripada kahwin adik-beradik, mak dengan anak. Jadi gene pool tu, DNA tu sangat-sangat tidak ngam untuk mereka procreate atau untuk mereka mengeluarkan zuriat dan sebagainya. Dan jika mereka mengeluarkan zuriat, mereka hasilkan zuriat ini selalu dalam keadaan yang sakit, selalu ada penyakit itulah, penyakit inilah, mudah diterima penyakit lah dan sebagainya. Itulah masalahnya bila manusia mengamalkan incest ataupun sumbang mahram ni. Seterusnya, sebagai seorang royalty ataupun seorang raja Firaun ini, benda yang mereka selalu kena berhati-hati adalah hasad dengki daripada adik keluarga yang lain ataupun mereka yang di dalam istana sendiri. Kerana usaha untuk menjatuhkan seseorang Firaun itu sentiasa dilakukan. The plot is always there. Mereka sentiasa ingin menjatuhkan Firaun daripada zaman dulu lagi. Dah beberapa banyak Firaun ada sebelum ni. Mereka sering berhati-hati kerana ada orang dalam yang sentiasa akan nak jatuhkan kau. Walaupun keluarga kau sendiri, walaupun emak kau sendiri, walaupun bapa kau sendiri, mesti ada benda-benda ni semua. Kau dah jadi seorang royalty ataupun dah jadi Firaun, benda yang pertama kau orang kena jaga adalah family kau. Mereka sentiasa berhati-hati kerana bila-bila masa ahli keluarga sendiri boleh gulingkan kau untuk jatuhkan kau sebagai seorang Firaun. Dan terakhir, sebagai seorang Firaun ni, mereka mempunyai tugas yang sangat-sangat berat juga. Korang tahu tak, setiap pagi bermula pada pagi hari, Firaun ni ada tugas dia. Tugas dia adalah untuk mendengar keluhan rakyat ataupun keluhan pekerja dia ataupun tak kira lah siapa-siapa. Setiap hari dia kena spend masa berjam-jam untuk mendengar benda semua. Benda ni bukan optional, dan ini adalah benda yang wajib yang kena dilakukan. Sebab kerana dia sendiri, Firaun ni sendiri telah mengaku dan membuatkan orang ramai ni semua percaya bahawa dia adalah
wakil Tuhan. Dan setiap hari, setiap pagi, benda yang dia kena buat adalah mendengar keluhan-keluhan rakyat, mendengar masalah-masalah rakyat, mendengar masalah pekerja dia semua, dan tiada exception. Memang benda tu wajib dibuat dalam walau apa pun keadaan, walaupun dia sakit ke apa ke, dia mesti buat. Ini yang ramai tak tahu, tetapi ini adalah menurut scholar-scholar yang pengkaji-pengkaji zaman purba Firaun dan sebagainya, memang inilah yang dikatakan benda yang kena dilakukan oleh seorang Firaun untuk memastikan orang sentiasa akan menganggapnya sebagai Tuhan ataupun wakil Tuhan. Jadi guys, nampak tak guys betapa dahsyatnya seorang lelaki ataupun seorang wanita Firaun ni, Pharaoh ni, yang menjadi raja dekat Mesir purba ni semua. Cara mereka mentadbir, cara mereka menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan, ada yang menganggap mereka sebagai Tuhan dan sebagainya, memang betul-betul ekstrim. Memang sampai satu tahap mereka ingin memastikan rakyat-rakyat ni semua mengagungkan dia, memastikan rakyat-rakyat ni percaya bahawa dia ni adalah Tuhan yang sebenar ataupun melakukan kerja Tuhan di atas muka bumi ini. Itu adalah serba sedikit tentang kehidupan ataupun lifestyle ataupun cara hidup seorang Firaun ataupun raja di Mesir purba. Kalau kita reflect balik dekat zaman sekarang ni, kat dunia akhir zaman sekarang ni pun, tak banyak beza dia. Kita punya pemimpin, mereka yang kata leader, mereka yang kata ketua dan sebagainya, menganggapkan tanggungjawab itu memang macam tanggungjawab yang main-main tau. Mereka gembira, mereka seronok, mereka bahagia dengan apa yang diberikan sebagai seorang leader, seorang orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh dan sebagainya, sehingga mereka boleh memperlekehkan orang-orang bawahan. So kita kena ingat, apabila kita dapat satu tanggungjawab sebagai seorang ketua, seorang leader, tak kira lah kat mana pun, apa pun jawatan yang kita dapat, tanggungjawab itu, janganlah sampai kita abuse power. Janganlah sampai kita rasa diri kita ni above the law sebab kita ada kuasa, kita ada pengaruh dan sebagainya. Kalau kita rasa macam tu, kita buat macam tu, tak ada bezanya antara kita dan Firaun sebenarnya. Sampai di saja video pada kali ini. Aku harap video ni sedikit sebanyak akan memberi sikit gambaran, sedikit information kepada korang. Bagi mereka yang suka video ni, boleh share, like dan teruskan menonton. Dan bagi mereka yang tak suka, sila buat video sendiri. Okay, okay. See you guys sama next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Bye bye guys.